Ish, geram ni tengok Aidil ni. Aidil mana pula ni sayang? Awak jangan macam-macam. Aidil kempen pengusaha tanah lah bang. Macam-macam Johor Land tawarkan untuk yang nak miliki tanah. Kaki tangan kerajaan boleh dapat pulangan tunai tau. Bukan tu je, Johor Land tawarkan juga sebuah potongan SPP kepada pembeli yang bertuah. Wah, banyaknya tawaran dalam kempen Aidil Johor Land. Jom sayang, kita ke galeri jualan Johor Land sekarang. Layari FB JLand Official. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim ajmain. Alhamdulillah bertemu kita dalam rancangan Facebook Live di page Hartanah dan Anda dan juga di page Johor Land. Okay, Johor Land Berhad. Okay, bersama saya Aizat Ismail, Peguam Hartanah yang juga founder kepada page Hartanah dan Anda. Okey, mungkin ada di kalangan tuan-tuan puan semua yang masih belum mengenali saya. Jadi izinkan saya mengambil sedikit masa untuk memperkenalkan diri saya dululah. Okey, nama saya agak unik sikit Aizat bin Ismail. Aizat A-I-Z-A-C bin Ismail. Okey, nama je macam Mak Saleh tapi sebenarnya saya bukannya Mak Saleh. Saya Melayu je macam tuan-tuan puan juga yang tengah menonton rancangan live ni. Okey, berasal daripada Johor Bahru, anak kelahiran Johor, membesar dan kata apa bersekolah di Johor Bahru, dan kata apa sekarang ni cuma saya dah berhijrah ke Kuala Lumpur lah. Sekarang ni saya menetap di Kuala Lumpur. To be precise, saya menetap di Selangor, di Kajang lah. Okey, telah berkecimpung dalam bidang kepeguaman lebih daripada 18 tahun sebenarnya. Start praktis pada tahun 2002. Dan mula-mula bekerja pun di Johor Bahru juga. So bila mula-mula bekerja di Johor Bahru tu maknanya saya ni agak familiar jugalah dengan prasarana di Johor Bahru, dengan keadaan sekitar Johor Bahru. Yelah orang Johor kan, kita ni orang Johor, jadi kita dibesarkan di Johor dan pernah bekerja di Johor Bahru juga. Jadi sedikit sebanyak tu jiwa saya ni memang jiwa kejohoran tu lebih sikit lah berbanding dengan tempat yang saya tinggal sekarang ni kan. Okey, alhamdulillah dalam beberapa minggu yang lepas pihak Johor Land telah sudi menjemput saya. Saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Johor Land kerana menjemput saya untuk bersiaran secara live bagi berkongsi kepada tuan-tuan puan-puan semua topik yang ingin saya sharekan sekejap lagi.
yang bertajuk 2021 masa terbaik untuk beli rumah. Okey, saya saja je letakkan tanda soal di situ. Kenapa saya letakkan tanda soal? Okey, sebab saya nak buka minda tuan-tuan puan semua untuk tuan-tuan puan faham sama ada tahun 2021 ni adalah tahun yang terbaik untuk tuan-tuan puan membeli rumah pertama ataupun rumah kedua ataupun rumah ketiga tuan-tuan puan ataupun mungkin dalam tahun 2021 ni belum lagi sampai masa untuk tuan-tuan puan beli rumah pertama ataupun yang seterusnya lah. Okey, tapi jangan risau, insya-Allah dalam siaran live ni saya akan kongsikan pada tuan-tuan puan kenapa tuan-tuan puan perlu ataupun wajar untuk mempertimbangkan bagi membeli hartanah terutamanya rumah lah, rumah dalam tahun 2021 nanti, dan insya-Allah saya akan kupas lebih lanjut sekejap saja lagi. Okey, alright. So sebelum tu saya nak tahulah siapa yang dah join. Okey, ini rancangan live dekat FB, dekat Facebook. Jadi tuan-tuan puan boleh masukkan di ruangan komen supaya saya boleh tengok komen tuan-tuan puan semua, saya boleh tegur tuan-tuan puan. Okey. Jadi tak best lah kalau kita buat rancangan FB live kalau misal kata saya bercakap seorang-seorang, saya tak tahu siapa yang ada di sebalik tabir kat belakang sana tu. Jadi saya mohon tuan-tuan puan melakukan dua perkara. Yang pertama, saya nak minta tuan-tuan puan untuk tekan button share. Tekan button share, kongsikan rancangan live ni kepada rakan-rakan yang lain supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita yang kat luar sana tu, daripada diorang tak ada buat apa-apa, duduk kat rumah, mungkin ada yang tengah makan, ada yang tengah bersembang dengan anak dan sebagainya. So sambil-sambil tu kita tekan button share supaya lebih ramai lagi kawan-kawan kita boleh turut serta join bersama dalam program FB Live kita pada pagi ni. Okay, itu yang saya nak minta bantuan tuan-tuan puan yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan puan perlu memperkenalkan diri. Tak susah pun cara nak memperkenalkan diri ni. Okay, tuan-tuan puan just masukkan je dalam ruangan komen tu. Tekan je kat situ, letaklah Assalamualaikum ke, Selamat pagi ke, Salam sejahtera ke. Tak kisahlah. Yang penting tuan-tuan puan masukkan ruangan komen supaya saya tahu yang saya tidak berkesorangan pada pagi ni. Ni rancangan live ni, bukan recorded, bukan orang kata apa saya mainkan video ke tidak. Saya memang ada sekarang ni bersama dengan tuan-tuan puan semua. Jadi itulah yang saya minta, kalau boleh saya nak kenal lah. Nak kenal siapa yang dah join ni. Okey, saya nampak Puan Rosrina di situ. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Selamat pagi Coach. Tuan Mi Alfonso pun ada. Okey, ini semua sahabat-sahabat yang saya biasa tengok lah, yang saya kenal. Rashid Syed, Tuan Mujahid, Waalaikumsalam. Tuan Haji Wahab, Puan Mahani. Okey, hai Coach. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat datang ke JLN. Okey, terima kasih Puan Mahani. Okay, Jeffrey, Tuan Jeffrey, terima kasih. Tuan Halim NSM, good morning, thank you very much. Tuan Hazi Hazu, Tuan ke Puan ni, saya pun tak berapa pasal ni. Waalaikumsalam, saya Hazi. Okay, tak apalah. Okay, terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah join ni. Okay, so ramai-ramai lagi ucapkan selamat pagi ataupun bagi salam supaya saya tahu yang tuan-tuan puan ada bersama dengan kita pada pagi ni lah. Waalaikumsalam Tuan Azhari. Okay, I follow and share. Thank you very much. Okay, siapa yang dah tengok rancangan live ni, yang dah tekan button share, saya bagi tabik spring dulu. Okey, terima kasih banyak-banyak. Terima kasih banyak-banyak kepada siapa yang dah bantu saya untuk tekan button share dan panjang-panjangkan lagi rancangan live ni kepada rakan-rakan kita yang lain. Okey. Untuk tidak melengahkan masa, saya tak naklah berceloteh panjang, nak kenalkan diri saya. Tadi dah kenal lah kan So bila dah kenal tu, insya-Allah bila apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan puan boleh orang kata ambillah apa yang baik itu sebagai pedoman dan apa yang tak baik itu tinggalkanlah jauh-jauh dan hopefully lah apa yang saya sampaikan tu sampailah kepada orang kata tuan-tuan puan semua dan insya-Allah kalau misal kata ada rezeki apa yang saya cuba syorkan pada tuan-tuan puan ambillah sebagai panduan insya-Allah. Saya nampak juga Puan Rosmidah di situ. Okey, Waalaikumsalam. Cik Ikmal, Waalaikumsalam. Okey, Cik Jalil Alil. Okey, terima kasih. Waalaikumsalam. Puan Jumaiyah pun ada. Waalaikumsalam. Okey, terima kasih semua yang dah join. Okey, saya nak teruskan dengan perkongsian saya pada pagi ni. Okey, insya-Allah kita akan tengok slide yang saya dah prepare. Okey, kita buka slide kita kejap. Okey, komen-komen ni mungkin saya tak dapat nak go through satu persatu lah. Minta maaf banyak-banyak kalau nama tuan-tuan puan tak disebut. Bukannya saya tak sudi, tapi saya nak kena kejar masa. Banyak lagi perkongsian yang saya nak sampaikan. InsyaAllah kalau ada masa nanti kita akan go through balik komen-komen yang masuk tu. Okay, keep on coming. Keep on coming apa-apa komen yang tuan-tuan puan nak masukkan. Lepas ni kalau misalnya kata ada pertanyaan,
ada apa-apa soalan yang tuan-tuan puan ingin ajukan kepada saya, insyaAllah saya cuba jawab dengan baiklah insyaAllah. Okay, so masukkan di ruangan komen, insyaAllah kita boleh sharekan soalan yang tuan-tuan puan ingin ajukan tu di rancangan live ni, dan insyaAllah saya akan cuba menjawab dengan satu persatu dengan baiklah insyaAllah. Okay, alright, so kita tengok slide yang saya dah prepare ni. Okay, 2021 masa terbaik beli rumah. Okay, betul ke? Betul ke 2021 ni masa terbaik beli rumah? Okay, saya akan bagi senarionya macam mana sekarang ni untuk tuan-tuan puan faham sebenarnya apa yang saya ingin sampaikan pada pagi ni untuk membuka minda tuan-tuan puan supaya tuan-tuan puan lebih sedar, lebih faham tentang, pertama sekali saya nak sentuh tentang kepentingan memiliki hartanah lah. Okey, tentang kepentingan memiliki hartanah. Kenapa tuan-tuan puan perlu ada rumah sendiri? Kenapa tuan-tuan puan sebaik-baiknya lah membeli hartanah dan tinggal di rumah yang kita miliki sendiri. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, saya nak cuba buka minda tuan-tuan puan semua. Sekarang ni sebenarnya banyak perks ataupun banyak advantage yang telah diberikan oleh pihak kerajaan khususnya. Okey, dan juga oleh pemaju-pemaju di luar sana, termasuklah Johor Land. Okey, dan apa yang telah dibuat oleh pihak-pihak swasta untuk memastikan bahawa rakyat Malaysia, khususnya masyarakat di negeri Johor lah, kita cerita pasal Johor Land, kita cerita lebih kepada Johor lah kan Okey, khususnya di negeri Johor boleh memiliki hartanah mereka dalam masa terdekat. Okey, dan apa yang saya nak sampaikan ni saya bukannya cakap kosong, ada fact and figures dia, ada data yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Dan macam yang kita dah tahu pada bulan Jun yang lepas kerajaan melalui sebenarnya yang amat berhormat Perdana Menteri sendiri telah menyampaikan berkenaan dengan package ataupun ransangan di bawah penjana. Di bawah penjana. Itu yang saya akan kongsikan sekejap lagi. Dan kemudian daripada itu dia ada pula buat house ownership campaign ataupun kempen pemilikan rumah. Kempen pemilikan rumah 2020 pada bulan Jun yang lepas bersama-sama dengan penjana tadi itu. Dan selepas itu pada bulan lepas bulan November yang baru ni, dan baru saja diluluskan oleh Parlimen, kerajaan telah membentangkan Belanjawan 2021. Jadi bila adanya penjana, bila adanya HOC 2020 dan bila adanya Belanjawan 2021, ini semua inisiatif ataupun gerak kerja yang telah dilakukan oleh pihak kerajaan untuk membantu rakyat dalam pemilikan hartanah, khususnya bagi mereka yang ingin membeli hartanah pertama. Okey, jadi kejap lagi saya akan kupas, saya akan tunjukkan dia punya facts and figures ni lah, data-data yang berkenaan dengan apa yang saya sampaikan tadi. Okey, itu yang kedua. Yang ketiga, saya ingin menyampaikan juga nak membuka minda tuan-tuan puan semua. Sekarang ni memang keadaan pasaran hartanah tu sangat-sangat rancak. Sangat-sangat rancak. Bermula selepas tempoh PKP, kita habis PKP lebih kurang bulan 5 hari tu. Start daripada mula-mula bulan 3, 18 bulan Mac kita start PKP. Kemudian pada bulan 5 kita telah pun dibenarkan untuk sektor ekonomi dibuka. Jadi pejabat-pejabat telah pun mula dibuka, pejabat kerajaan, pejabat swasta, pejabat tanah, semua sekali lah dah mula dibuka. Jadi sebenarnya sejak bulan Mei 2020, masa fasa PKPB yang awal dulu, kita dapat melihat sebenarnya sektor hartanah ni sedang rancak di mana kita tengok kebanyakan pemaju-pemaju hartanah telah mula menggembling tenaga untuk mengiklankan pasaran-pasaran hartanah di bawah projek yang mereka bangunkan. Okey, itu di sektor kita panggil sektor primer lah, sektor primary. Okey, dan di pasaran sekunder pun tak kurang juga dia punya kerancakan dia tu memang kita dapat lihat ketika fasa PKPB bulan 5 yang lepas sehingga kini. Kita tengok sebenarnya sektor di bawah sektor primer dan juga sektor sekunder dia sama-sama naik. Primer pun alhamdulillah banyak pemaju hartanah yang ambil inisiatif untuk menggunakan HOC 2020 punya kempen tu untuk merancakkan lagi penjualan hartanah mereka.
Dan dalam masa yang sama di pasaran sekunder, yang sekunder ni saya sebut sekunder ni yang pasaran subsale lah. Subsale di mana penjualan dilakukan oleh owner ataupun pemilik-pemilik hartanah yang menjual kepada bakal-bakal pembeli yang lain lah. Okey, so itu di pasaran sekunder lah kan. So dua-dua ni sebenarnya sama naik. Yang pasaran primer pun naik, pasaran sekunder pun naik. Dua-dua sama naik. Okey. Dan bila kita dah tengok di pasaran primer dan juga pasaran sekunder sama-sama naik, di bawah belanjawan 2021 baru-baru ni, seperti yang mana yang dibentangkan oleh YB Menteri Kewangan. Okey, kita tengok pula sektor sekunder tu dia nak rancakkan lagi. Dia nak rancakkan lagi dengan adanya pengecualian duty stamp untuk pembelian rumah kali pertama yang berharga 500,000 dan ke bawah. Okey, kalau dulu di bawah HOC 2020 dan juga di bawah penjana, dia lebih memfokuskan untuk penjualan hartanah ataupun rumah di pasaran primer sahaja. Okey, di pasaran primer sahaja. Tapi di bawah belanjawan 2021 kita dapat lihat inisiatif dan yang dilakukan oleh pihak kerajaan, dia nak boostkan lagi sale di sektor sekunder. Sektor sekunder ni macam saya kata tadilah yang subsale punya pasaran ni tadi. Okey, so untuk tahun 2021 tuan-tuan dan puan akan nampak sebenarnya lebih ramai lagi pemilik-pemilik rumah yang mungkin ingin menjualkan hartanah yang mereka ada sebab apa tahu mereka nak jual hartanah yang mereka ada sebab mereka nak grab peluang nak dapatkan package penjana yang telah pun diumumkan pada bulan Jun yang lepas, dan dalam masa yang sama bakal-bakal pembeli rumah yang baru ni pula dia nak grab peluang untuk pengecualian duty stamp di bawah belanjawan 2021 tu nanti. Okey, tak apa, jangan pening-pening kepala. Saya akan kongsikan dengan tuan-tuan dan puan daripada slide apa yang saya ingin sampaikan sekejap lagi, insyaAllah. Okey, right. So, macam yang kita tahu, tahun 2020 ni memang sangat banyak dugaan dan ujian yang kita sedang tempuhi. Even sekarang ni pun kalau kita tengok angka yang telah dijangkiti wabak COVID-19 ni dah melepasi paras 100,000. Okey, which is saya pun terkejut. Saya tak sangka sampai begitu banyak sekali, ramai sekali di kalangan rakyat Malaysia yang terkesan, yang terkena dengan jangkitan wabak COVID-19 ni. Dan seperti mana yang kita tahu, banyak sektor, terutamanya sektor pelancongan, sektor penerbangan, sektor minyak dan gas, dan sektor pembangunan, sektor yang melibatkan masyarakat dekat luar sana yang terjejas disebabkan adanya COVID-19 ni lah. Okey, jadi tahun 2020 ni, okey, kalau dulu mungkinlah orang buat lawak lah kan. Kita tengok banyak orang yang buat lawak. Tahun 2020 ni kita akan melihat kereta terbang. Kereta terbang tapi unfortunately tahun 2020 ni kita tak dapat tengok pun kereta terbang. Kita cuma dapat tengok kapal terbang yang tak boleh terbang. Kan tersadai banyak-banyak dekat lapangan terbang tu kan. Sebab apa, memang jelah sektor pelancongan ditutup, kita tak boleh nak keluar negeri, kita hanya boleh berlegar di sekitar negara kita saja, kekangan untuk kita keluar daripada Malaysia dan sebagainya. Jadi itulah even sahabat saya pun seorang juruterbang terpaksa mengambil cuti tanpa gaji lah. Cuti tanpa gaji kerana dia tak dapat meneruskan dia punya khidmat sebagai seorang juruterbang. Dan sekarang ni alhamdulillah lah dia dapat keluar daripada kepompong mindset negatif dia tu, dan dia mula bekerja sebagai seorang pengedar makanan sampai macam tu sekali. Dan ada juga sahabat-sahabat yang mungkin dulu bekerja di sektor pelancongan dan sebagainya, jadi sekarang ni terpaksa jual nasi lemak tepi jalan, bawa food panda, bawa grab food dan sebagainya. Jadi itu memang tidak dinafikan, memang semua orang terjejas. Semua orang terjejas disebabkan pandemik COVID-19 yang kita sedang alami sekarang. Tapi ini dah nak masuk tahun 2021 tuan-tuan. Kita dah nak masuk tahun 2021 dan sepatutnya apa yang kita dah alami pada tahun 2020 ni kita tinggalkan dulu. Kita lupakan sekejap. Kita mulakan langkah baru untuk
masuk ke tahun 2021. Tinggal beberapa hari saja lagi, tak kurang daripada 3 hari lagi kita nak masuk tahun 2021. So kita perlu ubah mindset kita. Kita perlu ubah diri kita secara keseluruhannya. Minda kita, cara kita bekerja, matlamat hidup kita. Kita kena bawa perkara-perkara yang negatif ni jauh-jauh, tinggalkan dia jauh-jauh. Dan kita perlu teroka perkara yang baru. Kita perlu ambil sisi positif untuk kita meneruskan kita punya kehidupan, meneruskan kelangsungan hidup kita untuk kita mencapai apa yang kita impikan dalam tahun 2021 nanti, insyaAllah. Okay, dan saya nak tuan-tuan perempuan semua, sebelum saya nak ulas panjang tentang penjana HOC 2020, belanjawan 2021, macam mana saya nak bantu tuan-tuan perempuan semua untuk memiliki hartanah pada tahun 2021 nanti, saya nak minta tuan-tuan perempuan visualize dulu. Visualize dulu apa yang saya cuba nak sampaikan di sini. Okay, apa yang saya nak minta tuan-tuan perempuan bayangkan adalah tuan-tuan perempuan keluar daripada kepompong masalah problem yang tuan-tuan perempuan sedang hadapi sekarang ni. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan perempuan yang baru saja kena BSS, ada yang kena MSS dan sebagainya lah. Jadi apa yang saya nak tuan-tuan perempuan lakukan sekarang ni, cuba bayangkan, visualize diri tuan-tuan perempuan dah berjaya keluar daripada kepompong masalah tadi tu. Okey, itu yang saya nak minta tuan-tuan perempuan buat sekarang. Okey, cuba pejamkan mata, cuba visualize kita dah dapat keluar daripada kepompong masalah yang kita sedang hadapi sekarang ni. Okey, kita nak masuk tahun 2021, kita tinggalkan apa sahaja masalah, apa sahaja bebanan yang kita pernah lalui tahun 2020 tu, kita tinggalkan jauh-jauh. Kita mula melangkah masuk ke tahun 2021 ni dengan perkara yang lebih baik, dengan minda yang lebih positif dan kita visualize benda yang best. Okay, so saya nak tunjuk slide yang kedua ni. Okay, buka mata. Sekarang ni buka mata. Okay, ini yang saya nak minta tuan-tuan perempuan buat. Saya nak minta tuan-tuan perempuan cuba buat satu dream board. Okay, hari ni 27 hari bulan 12. 27 hari bulan 12, ambil one piece of paper, ambil sebatang pen, tulis dulu. Okay, tulis dulu. Okay, tadi dah dengar coach beritahu, sekarang ni apa yang ada tahun 2020 tu kita buang jauh-jauh. Okay, kita buang jauh-jauh. Okay, saya nak tuan-tuan perempuan visualize pula sekarang ni, apa yang tuan-tuan perempuan ingin capai dalam tahun 2021, dan tuliskan perkara tersebut di atas kertas yang saya minta tuan-tuan perempuan sediakan tadi. Tulis di atas kertas. Okey. Ada yang mungkin dia visualize nak dapatkan rumah baru. Contoh macam ni lah rumah yang kita ada sekarang ni. Okey, ni pun rumah ni dekat projek yang Johor Land bangunkan. Cantik kan? Okey, so visualize kita dah ada rumah baru tu. Tahun 2021 ni aku akan dapat rumah yang aku impikan. Okey, tulis besar-besar nak dapat rumah baru dalam kita punya kertas tu. Tulis besar-besar. Okay, pastikan tuan-tuan perempuan tulis dan pastikan tuan-tuan perempuan pegang apa yang tuan-tuan perempuan cita-citakan dalam tahun 2021 nanti. Okay, so buat dream board. Okay, ada yang mungkin visualize dia nak pergi haji, ataupun visualize dia nak pergi umrah, ataupun dia visualize nak pergi bercuti, nak bawa family keluar. Kalau masa tu dah boleh keluar lah, dah ada vaksin dan sebagainya, kita dah boleh orang kata apa bergerak keluar negara dan sebagainya. So boleh visualize semua tu, buat dalam bentuk dream board. Okay, ada yang visualize nak selesaikan hutang. Okay, so kalau tuan-tuan perempuan bersama-sama dengan saya tak nampak komen-komen yang masuk, minta maaf sebab saya tengah go through slide ni. Jadi apa yang tuan-tuan perempuan boleh visualize tu, kalau dah tulis kat kertas tu, masukkan di ruangan komen. Saya nak tengok lepas ni. Saya nak tengok semua viewers, semua yang tengok rancangan live ni, ada dia punya impian, ada dia punya cita-cita, apa yang nak capai dalam tahun 2021 nanti. Okay, so macam yang saya sebutkan tadi, pastikan semua tu tuan-tuan perempuan dah tulis, pegang. Okay, kemudian apa yang saya nak tuan-tuan perempuan buat selepas habis rancangan live ni, jangan buat sekarang, buat selepas habis rancangan live ni. Okay, bila dah tulis apa yang tuan-tuan perempuan visualize untuk tahun 2021 nanti, saya nak tuan-tuan perempuan buat dream board. Okay, dream board ni apa? Okay, tak susah pun. Apa yang dah ditulis tu, mungkinlah ambil inisiatif, masuk dekat laptop ke, masuk kat komputer ke, carilah Google gambar yang tuan-tuan perempuan nak dapatkan. Okay, contoh macam gambar saya tunjukkan ni kan. Okay, gambar rumah, ataupun mungkin nak beli kereta baru. Ada yang nak pergi, orang kata apa, overseas. Okay, semua gambar-gambar yang ada tu, tuan-tuan perempuan cuba dapatkan
letakkan di dalam dream board tuan-tuan dan puan. So kena print lah. Kena print dan tampalkan dream board ni dekat tempat yang tuan-tuan dan puan selalu nampak. Yang setiap hari tuan-tuan dan puan bila lalu. Okey, contoh macam yang saya paling mudah sekali nak syorkan, tampal dekat meja solid. Pagi-pagi kan kita nak pakai makeup yang perempuan-perempuan, makcik-makcik, kakak-kakak yang ada kat sini, pagi-pagi nak pakai makeup, nak pakai lipstick dan sebagainya. So tampalkan dream board ni dekat tepi cermin tu. Supaya bila kita makeup pagi-pagi, kita nak bersiap pergi kerja tu, kita nampak apa yang kita dah dreamkan untuk tahun 2021 ni. Okay. So bila kita dah nampak perkara yang kita cita-citakan, yang kita impikan tadi, insya-Allah secara tak langsung benda tu akan masuk ke minda kita saban hari. Setiap hari dia akan masuk ke minda kita dan kita boleh insya-Allah mencapai apa yang kita idam-idamkan tu dengan cara dan teknik yang betul lah. Dengan cara dan teknik yang betul, yang mana bila kita punya minda ni umpama magnet. Benda ni bukan saya seorang cakap, banyak lagi sifu-sifu, ustaz-ustaz, tuan-tuan guru kita bercakap kat luar sana. Minda kita ni umpama magnet. Bila kita fikirkan benda yang baik, maka baik-baiklah yang akan datang kepada kita. Bila kita fikir benda yang buruk, maka benda buruklah yang akan datang kepada kita. Jadi, saya nak tuan-tuan perempuan visualize benda yang baik-baik saja, benda yang positif saja, buat dalam bentuk dream board tadi, tampalkan di tempat yang tuan-tuan perempuan boleh nampak setiap hari, insya-Allah. Itu yang saya nak syorkan pada tuan-tuan perempuan semua pada pagi. Buat apa yang saya sampaikan ni, buat. Jangan dengar masuk telinga kanan keluar telinga kiri pula. Kena pastikan tuan-tuan perempuan buat apa yang saya syorkan, insya-Allah. Alright. So, kita bayangkan pada akhir tahun 2021, apa yang kita dah bayangkan sekarang ni, 27 bulan 12 2020 ni, pada akhir tahun 2021 nanti kita akan dapat apa yang kita idamkan, insya-Allah. Dan kita pasti boleh, dan kita boleh mencapai apa yang kita hajati tadi, dan benda tu semua tak mustahil, semua tu possible. Semua tu possible, insya-Allah. Alright, so kita pasti boleh. Yakin dengan diri sendiri, masing-masing jerit, kita pasti boleh. Kita pasti boleh. Alright, so saya nak tuan-tuan perempuan tulis besar-besar dalam dream board tu apa yang tuan-tuan perempuan nak, letakkan gambar-gambar tu dan kita tulis kat bawah tu, kita pasti boleh besar-besar. Saya nak tuan-tuan perempuan buat benda ni dan tampalkan di tempat yang saya syorkan tadi tu. Lepas habis rancangan lain terus buat. Terus buat. Sebab inilah matlamat yang kita nak capai pada tahun 2021 nanti. So bila bercakap tentang Johor Land, tak boleh tidak saya syorkan tuan-tuan perempuan, cuba bayangkan kalau yang masih belum ada rumah, yang nak memiliki hartanah pertama, pastikan dalam dream board tu letak besar-besar gambar rumah yang nak dibeli tu. Rumah yang paling cantik, rumah yang paling comel, yang paling canggih, letakkan di dalam dream board tersebut, supaya kita boleh visualize benda yang baik-baik, insya-Allah. Alright? So sekarang ni saya nak bawa tuan-tuan perempuan ke fasa yang kedua. Tadi kita dah cerita macam mana kita nak paradigm shift, nak orang kata ubah kita punya paradigma minda kita ke arah yang lebih positif. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan boleh lakukan perkara tersebut kerana setiap manusia Allah jadikan semua perkara, setiap perkara yang Allah jadikan, setiap musibah yang Allah jadikan mesti ada dia punya hikmah di sebaliknya. Sebab Tuhan tak jadikan COVID-19 ni macam tu saja. Sudah pasti ada hikmah di sebalik COVID-19 yang kita sedang alami sekarang ni. Dan saya percaya tuan-tuan perempuan semua telah berjaya keluar daripada kepompong masalah yang tuan-tuan perempuan sedang hadapi sebelum ni. Dan insya-Allah tahun 2021 nanti kita akan pergi ke arah yang lebih baik dan macam yang saya beritahu tadi, apa yang dicita-citakan pada hujung tahun 2021 nanti tuan-tuan perempuan akan dapat, insya-Allah. Right. So sekarang ni saya nak cerita tentang apa yang telah diumumkan oleh pihak kerajaan untuk merancakkan lagi sektor hartanah. Pertama sekali, kerajaan telah umumkan pakej penjana pelanjana semula ekonomi negara pada 5 Jun 2020 dan dalam masa yang sama kerajaan juga telah melancarkan HOC 2020 Home Ownership Campaign pada 5 Jun 2020 juga dan yang ketiga Belanjawan 2021 pada 6 November 2020. Dan alhamdulillah baru-baru ni telah pun diluluskan di parlimen dan kita dah sedikit sebanyak dapat tempiasnya lah bila adanya penjana HOC dan juga Belanjawan 2021 ni
tempiasnya itu kita dah nampak dah. Macam yang saya beritahu awal-awal tadi, sektor hartanah ni memang sedang rancak, banyak projek-projek perumahan yang telah dibangunkan, banyak package-package orang kata apa, insentif yang telah diberikan oleh pemaju-pemaju, khususnya macam Johor Land sekarang ni, yang tengah melancarkan Ideal. Okay, nanti kejap lagi saya akan terangkan Ideal tu apa. Okay, dan semua ni telah dilakukan semata-mata untuk membantu. Membantu siapa? Membantu kita. Kita rakyat untuk memiliki hartanah. Terutamanya bagi mereka yang ingin memiliki hartanah pertama. Okay, so bila diwujudkan penjana HOC 2020 dan juga Belanjawan 2021, ini sedikit sebanyak telah merancakkan lagi sektor hartanah dan banyak sebenarnya orang kata apa, insentif yang telah dilakukan dan perkara yang boleh membantu kita untuk memiliki hartanah dalam tahun 2021 nanti insyaAllah. Right? Okay. Kenapa HOC 2020 diperkenalkan? So HOC 2020 sebenarnya inisiatif kerajaan untuk menyokong ataupun menggalakkan pembelian rumah di kalangan masyarakat lah. Okay. Dan ia mendorong penjualan hartanah yang masih belum terjual di Malaysia. Okay. Kenapa saya cakap dia mendorong penjualan hartanah yang masih belum terjual? Sebab di bawah HOC tersebut dan juga di bawah penjana, sebenarnya kerajaan telah mengumumkan pengecualian CKHT, cukai keuntungan harta tanah, sebanyak 3 kali. Sebanyak 3 kali. Bermula daripada 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021. Sampai tahun depan bulan Mei 2021. So, apa dia CKHT ni? Okay, CKHT ni adalah cukai keuntungan harta tanah. Kalau dulu, tuan-tuan dan puan, bila kita nak jual rumah, ni kepada penjual lah, kepada penjual. Bila kita nak jual rumah kita, kita risau sebab bila kita jual ada untung, keuntungan tu boleh dikenakan cukai oleh pihak lembaga hasil dalam negeri. Okay, itu dulu. Okay, tapi sekarang ni setelah adanya penjana dan juga HOC 2020, kerajaan telah mengecualikan CKHT ataupun cukai keuntungan harta tanah tadi kepada penjual yang melupuskan aset ataupun melupuskan rumah kediaman mereka sehingga 3 buah rumah bermula daripada tarikh 1 Jun 2020 sehinggalah ke 31 Mei 2021. Jadi inilah peluang yang tuan-tuan dan puan, kalau katalah sekarang ni tuan-tuan dan puan berkehendakkan nak membeli rumah baru. Okay, katalah saya berminat nak beli rumah dengan Johor Land. Saya tengok projek Johor Land dekat Bandar Dato' On ni cantik-cantik rumah ni. Tapi dalam masa yang sama saya kurang mampu untuk membayar 2 rumah serentak. Okay, rumah yang sedia ada sekarang ni pun saya dah beli. Saya ada installment yang saya perlu bayar kepada pihak bank. Dan dalam masa yang sama saya teringin sangat nak memiliki rumah di Bandar Dato' On. Jadi apa yang saya perlu buat sekarang ni, okay, dulu kerisauan saya adalah bila saya jual rumah saya sekarang, sebabkan nak beli rumah baru ni saya kena jual rumah saya sekarang. Saya risau, takut bila saya jual rumah saya sekarang ni saya kena tax, saya kena cukai. Okay, yang saya sebutkan tadi sebagai cukai keuntungan harta tanah tadi itulah. Okey, tapi dengan adanya penjana ni tadi, kerajaan telah mengecualikan cukai keuntungan harta tanah tu. Maknanya saya bila jual rumah saya sekarang ni, rumah tu tak perlu membayar cukai lagi kepada lembaga hasil dalam negeri. Tertakluklah kepada syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh kerajaan lah. Okey, jadi pada dasarnya bila saya jual rumah saya sekarang ni, saya dah tak kena tax. Jadi saya boleh membeli pula rumah baru dengan pemaju, terutamanya dengan Johor Land, rumah yang saya nak dekat Dato' On tadi tu. Dan saya boleh pula enjoy pengecualian duty stamp. Pengecualian duty stamp sebab di dalam package yang orang kata apa ketengahkan oleh Johor Land sekarang ni, legal fee diberikan secara percuma. Okey, nanti saya akan kupas di bawah Ideal, package Ideal tadi tu, legal fee diberikan secara percuma. Stamp duty pun waive kan, ditanggung sepenuhnya oleh pihak pemaju. Semua perkara-perkara ni boleh tuan-tuan dan puan dapati di bawah package Ideal tadi. Jadi saya bila saya nak jual rumah saya sekarang ni, saya tak perlu nak risau lagi lah, tak kena dah CKHT. Kalau dulu kita risau takut nanti kena cukai kan, so sekarang ni dah tak kena CKHT. Jadi saya dah boleh jual rumah tu dengan peace of mind, tak perlu nak pening-pening kepala lagi. Dan dengan hasil jualan rumah sekarang ni, saya dah boleh beli rumah yang saya idamkan di Bandar Dato' On. Okay, itu sebagai contoh lah. Alright. Dan seterusnya, direka untuk memadankan bakal pembeli rumah dengan rumah-rumah yang masih belum terjual di Malaysia. So ini antara inisiatif yang dilakukan oleh pihak kerajaan. Kalau kita tengok sekarang istilahnya adalah overhang.
banyak pemaju-pemaju perumahan yang dah menyiapkan projek-projek perumahan mereka, tetapi projek-projek yang telah siap ni tidak ada pembeli. Ini yang kita panggil sebagai projek-projek yang overhang, yang dah siap, yang dah boleh serahkan kunci tapi tak ada pembeli nak beli rumah tu. Jadi inilah inisiatif yang telah dijalankan oleh pihak kerajaan untuk memastikan projek-projek yang telah completed, yang telah siap, boleh dijual oleh pemaju-pemaju ni kepada bakal-bakal pembeli yang baru lah. Okay, right. So kita masuk trivia sekejap. Saya telah tulis kat dalam slide saya itu, terdapat sebanyak 31,661 unit kediaman yang tak terjual, yang overhang pada akhir tahun 2020, menurut rekod Pusat Maklumat Harta Tanah Negara (NAPIK). Benda ni bukan saya keluarkan suka-suka hati, saya ambil figure daripada sky ke, daripada pokok kelapa ke, saya main letak aje, tak. Figure ni saya dapat daripada NAPIK, daripada Pusat Maklumat Harta Tanah Negara. Okey, jadi tuan-tuan dan puan boleh tengok NAPIK punya website di bawah Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Boleh tengok dia punya sharing yang dah dibuat tu lah. Dan overhang ni bermaksud hartanah yang telah siap tetapi tidak terjual. Okey, yang saya terangkan tadi lah. Dalam tempoh 9 bulan selepas tarikh ia dilancarkan. Dan telah disahkan oleh pihak berkuasa tempatan yang hartanah tersebut selamat diduduki. So maknanya CF semua dah ada, CCC dah ada. Kunci dah ready dah ni. Electricity dah masuk, air dah masuk, tinggal nak tunggu orang masuk je. Tapi masalahnya tak ada orang nak masuk sebab orang tak beli lagi rumah tu. Itu yang istilah kita panggil sebagai overhang lah, overhang ni project, right? Okay, so inilah yang kita sharekan tadi berkenaan dengan NAPIK. Minta maaf, bukan di bawah Kementerian Perumahan Kerajaan Tempatan, di bawah JPPH, di bawah Jabatan Pelayanan dan Perkhidmatan Harta. NAPIK punya sharing ni. Jadi tuan-tuan puan boleh tengok slide yang saya kongsikan di sini. Sekarang ni sebenarnya kalau ikutkan market activity daripada kuartal ketiga tahun 2020 ni memang sekarang ni tengah rancak. Jadi kalau tengok daripada graf yang saya tunjukkan ni, so dalam graf ni sebenarnya dia tengok tuan-tuan puan boleh nampak dia punya scale dia makin meningkat. Kalau dulu kuartal 3 2016 cuma 76,000 lebih volume dalam transaksi jual beli hartanah tu, tapi sekarang ni dah meningkat kepada 89,000. Even last year kuartal 3 2019 pun baru 83,000. Kuartal 3 2020 dah sampai 89,245 transaksi. Dan kalau kita tengok kat sini, peningkatan tu adalah untuk residential. Residential sebanyak 55,845 unit ataupun 5.1%, 5.1% perubahan dia. So kalau kita tengok sebenarnya memang dari segi volume transaksi hartanah ni memang tengah rancak. Memang tengah rancak. Okey. So kalau kita tengok kat sini pula, sebelah kanan saya ni, ini kita tengok dari segi dia punya value of transaction and yearly change ikut subsektor dia, dan value dia 33.78 bilion. 3.78 bilion dan sebenarnya kita tengok volume transaksi dia memang meningkat, tapi dari segi harga, dari segi volume harga, maknanya dalam RM, dalam RM dia menurun. Sebab apa? Saya percaya sebab pada tahun ni harga hartanah tu dah mula menurun sedikit demi sedikit. Tuan-tuan puan jangan salah faham, yang ni memang dia tunjuk menurun, graf tu menurun, yang ni dia tunjuk menaik. Dari segi volume transaction dia memang meningkat, tapi dari segi harga dia menurun. Sebab saya percaya dari segi harga sebenarnya harga tanah tu dah mula mendata dan mula turun sedikit demi sedikit. Jadi ini advantage untuk bakal-bakal pembeli rumah yang pertama lah, dan juga pembeli rumah seterusnya. Okay, right. Dan kalau kita tengok market status residential and service apartment overhang, kat sini sebenarnya yang banyak overhang ni sebenarnya adalah dia punya type dia tu. Kalau kita tengok yang sebelah kanan ni, saya tunjukkan ni 73.2% merupakan service apartment. Merupakan service apartment. Yang banyak yang tak terjual ni sebenarnya jenis rumah high rise, kategori service apartment. Kalau kat sini pun kita tengok overhang in residential property by type and price range, 54.2% adalah merupakan high rise unit. Rumah-rumah yang banyak tak terjual ni adalah di kalangan rumah-rumah jenis bertingkat lah. Rumah jenis bertingkat. Rumah apartmen, flat dan sebagainya lah. So kalau kita tengok sebenarnya kalau ikutkan
negeri Johor yang paling banyak terkesan lah. Yang negeri Johor yang paling banyak terkesan yang kita tengok kat situ, dia punya peratusan ni 20.4%. 20.4%, servis apartmen 67.1%, yang residential 20.4%. Okey, jadi angka-angka ni sebenarnya menunjukkan bahawa tuan-tuan perempuan jangan tengok di sisi negatifnya. Tuan-tuan perempuan perlu tengok di sisi positifnya. Kenapa? Bila lambakan penawaran berlaku, lambakan penawaran ni maknanya bila dah terlalu banyak sangat property yang overhang di negeri Johor, ia akan menyebabkan sedikit demi sedikit harga hartanah tu akan turun. Harga hartanah tu akan mula menurun sedikit demi sedikit. Sebab apa? Bila dah terlalu banyak sangat lambakan penawaran yang berlaku di luar sana, kita tengok tadi residential unit 24% yang di negeri Johor saja. Dan servis apartmen 67.1% di negeri Johor saja. Setidak-tidaknya bila pemaju-pemaju tidak dapat nak menjual hartanah yang overhang tadi tu dengan cepat, pemaju akan mula menurunkan harga sedikit demi sedikit. Dan insyaAllah tuan-tuan perempuan bila tengok sekarang ni banyak diskaun, banyak rebate diberikan, dan bila tuan-tuan perempuan pergi pula di sektor pasaran sekunda, sekunda ni maknanya subsale tadi, kebanyakan penjual-penjual rumah subsale yang ingin menjual hartanah mereka yang mungkin dah tunggu lama, mungkin dah lebih setahun tunggu nak jual rumah mereka, tak dapat lagi nak jual, mereka akan menurunkan harga rumah mereka sedikit demi sedikit. Dan insyaAllah bila berlakunya penurunan harga ni, tuan-tuan perempuan lebih mudah untuk deal ataupun nak dapatkan negotiation dapatkan harga yang lebih baik daripada pemaju maupun dengan individu ataupun penjual di pasaran sekunda lah. Okay. So sekarang ni saya nak terangkan pula berkenaan dengan perbezaan di antara HOC, penjana dan juga belanjawan 2021. Tapi sebelum tu saya nak tengok dulu komen-komen yang masuk. Ni baru saya boleh berpeluang nak tengok dia punya komen-komen yang tuan-tuan perempuan masukkan ni. Ramainya sahabat-sahabat kita kat sini. Minta maaf banyak-banyak, saya tak sempat nak tegur seorang-seorang. Okey, saya nampak Tuan Khairul Helmi, Waalaikumsalam. Okey, Tuan Azhari, tadi saya dah tegur Tuan Azhari. Tuan Iqmal Hakim, Waalaikumsalam. Selamat pagi Iqmal. Puan Rosmidah Yahya, Waalaikumsalam. Puan Liana, Waalaikumsalam. Saya Liana dari Kota Tinggi Johor. Okey, terima kasih Puan Liana. Tuan Jalil Alil ada, Puan Jumaiyah, Ashraf Afandi, Puan Liana. Okey, ada Puan Liana, saya dah book rumah dengan syarikat Sintex, tapi between apartment dengan rumah landed mana lebih baik? Okey. Yang Puan Liana punya soalan ni sebenarnya nak menjawab soalan Puan Liana ni. Saya keluarkan sekejap. Soalan Puan Liana ni. Okey. Kat sini Puan Liana dah beli rumah. Dia dah book lah kan. Okey, so dah book rumah, dia nak tanya berkenaan dengan perbezaan ataupun mana yang lebih baik lah, apartment ataupun landed. Okey, nak jawab soalan Puan Liana ni, Puan Liana kena tengok kemampuan dulu. Kalau tanya saya, benda pertama sekali yang tuan-tuan perempuan perlu selidik, perlu fahamkan adalah nak beli rumah ni kena tengok kemampuan dulu. Kat mana tahap kemampuan kita? Kalau kita mampu beli rumah yang berharga katalah 300,000 dan ke bawah, janganlah pula kita tengok rumah yang harga 300,000 ke atas. Dan selepas kita dah tengok, okey, katalah range harga 300,000 ke bawah tadi tu, banyak jenis rumah yang ada. Rumah landed ada, rumah high rise ada. So kita tengok pula preference kita. Maknanya kita punya keinginan untuk dapatkan rumah tu, kita lebih prefer untuk dapatkan rumah landed sebagai contoh. Dan kita mampu untuk dapatkan rumah landed, maka kita tak payahlah tengok rumah high rise. Sebab di dalam harga rangkuman harga yang kita dapat tadi tu, kita mampu untuk membeli rumah landed, dan ada rumah landed yang ditawarkan pada harga 300,000 dan ke bawah tadi, maka kita patutnya belilah rumah landed lah, sebab itu preference kita. Tapi kalau katalah Puan Liana prefer rumah high rise, suka duduk rumah atas-atas angin ni kan, dengan kawalan, mungkin ada CCTV, ada guard dan sebagainya, jadi kita rasa lebih selamat. Ada facility dekat kondo dan sebagainya, swimming pool, ada gym. So kita pun suka nak pergi beriadah. Jadi kita lebih gemar untuk duduk di kondominium. Sebab tu saya kata soalan Puan Liana ni agak subjektif. Tapi Puan Liana kena tengok kemampuan dulu. Dan mana yang lebih sesuai dengan kehendak Puan Liana lah.
Okey, kalau beli rumah bawah LPPSA, once dah siap boleh ke nak jual balik atau saya kena beli dengan loan bank? Tak ada masalah, boleh. Okey, loan LPPSA ni bagi yang mungkin tak biasa dengar, LPPSA itu adalah pinjaman kerajaan untuk penjawat-penjawat awam lah, lembaga pembiayaan perumahan sektor awam LPPSA. Jadi siapa-siapa yang berkendakkan nak buat pinjaman dengan LPPSA, bila rumah tu dah siap, okey, contohlah macam sekarang ni Puan Liana beli untuk investment lah, saya percaya untuk investment lah kan. So dah beli untuk investment, okey, nak buat pinjaman dengan LPPSA, dia sebenarnya tak ada masalah untuk buat loan LPPSA untuk rumah yang Puan Liana nak beli. Okey, dan kalau nak jual balik tu nanti pun tak ada masalah. Sama je prosesnya macam dengan pihak bank dan sebagainya lah. Cuma dengan LPPSA ni Puan Liana kena faham, selagi mana kita ni bergelar penjawat awam ataupun bekerja di sektor kerajaan, selagi itulah kita boleh enjoy untuk dapatkan pinjaman daripada LPPSA. Okey, kalau katalah kontrak yang Puan Liana ada dengan kerajaan tu dah nak hampir tamat, ataupun mungkin Puan Liana kerja secara kontrak, kontrak tu tak lama dah tinggal. Okey, kena faham bila habis saja tempoh kontrak kita bukan lagi sebagai penjawat awam, kita perlu melunaskan keseluruhan pinjaman yang ada dengan pihak LPPSA tadi. Itu dia punya setback dia lah ataupun disadvantage bila kita buat loan dengan kerajaan. Jadi tuan-tuan dan puan, mana-mana yang berkendakkan nak buat loan dengan LPPSA, kalau katalah dah sampai masa kontrak dah nak habis, saya syorkan tuan-tuan dan puan cuba tengok alternatif lain supaya buat pinjaman tu dengan pihak bank lah. Kalau dah buat pinjaman dengan LPPSA, kena faham bila dah habis dia kontrak ataupun tuan-tuan dan puan mungkin berkendakkan nak berhenti kerja awal sebelum berpencen. So bila habis saja perkhidmatan kita dengan kerajaan, kita dah mula kena bayar keseluruhan baki pinjaman yang tinggal tu lah dengan pihak LPPSA. Jadi biasanya saya syorkan tuan-tuan dan puan buat refinancing dengan pihak bank, ataupun ketika mana nak buat loan tu kita dah tahu dah, kita kerja dah tak lama, kita dah nak berhenti dalam masa terdekat ni, tak payahlah lagi buat loan dengan LPPSA, kita terus buat pinjaman dengan pihak bank lah, pihak bank swasta, supaya memudahkan lagi urusan kita nanti. Okey. Okey, Puan Siti Maimunah, terima kasih Puan Siti. Okey, saya tengok kejap kalau ada soalan-soalan yang masuk lagi ni. Okey, coach, land ataupun tanah adakah tergolong dalam sektor hartanah? Boleh dapat tak pengecualian duty stamp bagi nilai bawah 500,000 pembelian pertama? Okey, tanah kosong tak dapat Tuan Mi. Okey, minta maaf banyak-banyak Tuan Mi, pengecualian duty stamp di bawah Belanjawan 2021 tu terhad untuk pembelian rumah kediaman sahaja. Kalau membeli tanah kosong, tanah pertanian ke, tanah pembangunan ke, namanya tanah kosong, tak boleh. Dia mesti rumah kediaman saja untuk dapatkan pengecualian duty stamp tadi, insyaAllah. Okay, terima kasih semua. Puan Nurul Ain, Puan Encik Azhar, saya nampak Muslim perantau di situ, Tuan Muhammad Faiz. Okay, saya tengok kejap soalan Tuan Muhammad Faiz ni. Waalaikumsalam, Tuan Faiz. Adakah membeli rumah lelong adalah masa terbaik sekarang? Okey, soalan yang baik Tuan Faiz. Sebenarnya rumah lelong ni tuan-tuan dan puan, nak beli rumah lelong ni kena ada ilmu. Okey. Masa terbaik tu sebenarnya pada bila-bila masa pun sebenarnya rumah lelong ni, kalau tuan-tuan dan puan dah ada ilmu nak beli rumah lelong tu, dipersilakan. Tak ada masalah. Nak beli sekarang pun boleh, nak beli tahun depan pun boleh, tahun 2022 pun boleh. Cuma yang pentingnya tuan-tuan dan puan kena ada ilmu nak masuk rumah lelong. Sebab apa? Rumah lelong ni bila kita nak beli, kita dah terikat dengan tempoh yang ditetapkan di bawah Proclamation of Sale ataupun POS. Kita tak boleh sewenang-wenangnya nak minta tambahan masa dan sebagainya. Okey, contoh katalah lelongan dibuat di pejabat tanah, di pejabat tanah, okey, ataupun di mahkamah. Okey, so bila kita masuk bidaan, kita dimestikan untuk membayar baki harga jualan ataupun harga bidaan yang kita dah menang tadi tu dalam tempoh, biasanya dia tulis kat situ 90 hari ataupun 120 hari. Okey, so kalau kita nak masuk bidaan, kita dah kena pastikan yang kita dah memang ada means ataupun sumber kewangan untuk membayar harga bidaan tersebut dalam tempoh yang telah ditetapkan. Dan banyak lagi lah benda yang tuan Faiz boleh tengok sebenarnya. Perkongsian saya dalam YouTube channel Hartanah dan Anda ada. Saya kongsikan berkenaan dengan topik lelongan. So mungkin Tuan Faiz boleh masuk kat situ. Jadi macam soalan Tuan Faiz tadi tu, dah ada ilmu nak masuk lelongan pada bila-bila masa pun sebenarnya okey. Nak masuk sekarang pun okey, nak masuk tahun depan pun okey. Okey, so berbalik kepada, kalau dulu bulan
kita start moratorium hari tu kan, moratorium tu habis dalam lebih kurang bulan 10. Bulan 10 moratorium habis. Habis dia tempoh moratorium, sekarang ni sebenarnya mana-mana yang terkesan dengan COVID-19 ni, banyak yang tak boleh nak servis dia punya loan. Loan installment tak boleh nak berbayar kepada pihak bank dan sebagainya. Jadi kalau tuan Faiz tengok sekarang ni, banyak rumah yang akan dilelongkan. Cuma itulah yang saya beritahu tadi, nak tengok sebenarnya nak beli rumah secara lelongan awam ni kena ada ilmu. Kena tahu dia punya syarat jualan dia, kena tahu macam mana nak pastikan kita boleh bayar dalam tempoh masa yang ditetapkan. So itu yang lebih mustahak lah, yang lebih penting. Okey, saya tengok sekejap soalan-soalan yang lain ni. Puan Fatin macam mana nak tahu rumah tu rumah overhang? Boleh cek di mana-mana laman web ke? Okey. Senang je. Kalau Puan Fatin dah tengok rumah tu dah siap, rumah tu dah siap dan dalam masa yang sama tak ada orang yang duduk lagi rumah tu, dan pihak pemaju pun sedang mengiklankan rumah-rumah yang dah siap tadi tu di dalam dia punya website ke, dia punya media sosial ke. So itulah sebenarnya kategori rumah overhang macam yang saya takrifkan tadi itulah. So dia dah siap lama tapi dalam masa yang sama tidak ada pembeli yang membeli rumah tersebut, dan kebiasaannya rumah-rumah overhang ni pemaju akan bagi diskaun, bagi rebate untuk pastikan yang rumah-rumah ni boleh terjual lah. Dan macam yang saya pernah ceritakan dulu dalam rancangan live saya di page Hartanah dan Anda, dan tuan-tuan perempuan boleh tengok rakamannya di YouTube channel Hartanah dan Anda. Satu skim baru yang dinamakan RTO ataupun Rent to Own Scheme, sewa beli rumah. Kalau dulu biasanya kita tengok rumah ni kita beli buat pinjaman dengan bank, kita terus duduk kan. Okey, tapi sekarang ni dah diwujudkan satu skim baru yang dipanggil RTO ataupun Rent to Own Scheme, sewa beli. Okey, maksud RTO tu adalah kita boleh menyewa dulu rumah tersebut daripada pemaju, dan pemaju boleh kenakan bayaran sewa ikut kadar sewaan pasaran sekarang lah, pasaran semasa. Katalah pasaran semasa rumah tu disewakan pada harga 1,500. Maka kita akan sewa dulu rumah tersebut dengan pemaju, with an option, dengan peluang ataupun dengan option untuk membeli rumah yang kita sewakan tu daripada pemaju tu juga. Contoh, katalah sekarang ni kita sewa dengan harga 1,500. Bayaran yang kita bayar untuk sewaan bulanan 1,500 tu dia akan accumulate. Dia akan masuk dalam kantong pemaju, dan bila kita decide, kita dah buat keputusan untuk membeli hartanah tersebut, maka bayaran bulanan yang kita bayar sebagai sewaan tu akan dikira sebagai sebahagian daripada harga jual beli rumah tu. Itu yang kita panggil sebagai skim RTO ataupun Rent to Own Scheme. Dan dalam belanjawan 2021 sebenarnya kerajaan telah pun mengumumkan akan lebih banyak lagi projek-projek, terutamanya lah projek-projek overhang ni yang kerajaan akan syorkan. Dia akan buat kerjasama dengan pemaju untuk mewujudkan skim RTO bagi membolehkan masyarakat, membolehkan rakyat menyewa dulu rumah tersebut daripada pemaju sementara nak menunggu. Mungkinlah dalam keadaan sekarang ni dia nak buat pinjaman dengan bank, dia punya dokumen, dia punya rekod tu tak berapa cantik, ada C-TRIS ke, ada C-TOS dan sebagainya. Jadi dia masuklah sebagai penyewa terlebih dahulu. Dia sewa dulu rumah tu dalam tempoh tertentu, sampai tempoh tertentu barulah dia decide untuk nak beli pula rumah tu, dan bayaran sewaan yang dia bayar tu takkan hangus begitu saja. Dia akan dikira sebagai sebahagian daripada harga jualan yang dah dibayar kepada pemaju tadi. Itu di bawah skim RTO lah. Okay, right. So saya tengok bagi soalan-soalan yang ada ni. Okey, saya minta maaf kalau saya terlepas, banyak soalan yang masuk ni, mungkin saya terlepas pandang, tak sempat nak tengok tuan-tuan perempuan yang soalan ni. Saya tengok Abu Syafiq, pindah nama rumah yang habis bayar kepada anak, adakah kena bayar duty stamp? Okey, rumah yang dah habis bayar nak bagi kepada anak, kalau katalah Abu Syafiq nak buat untuk proses pindah milik tu daripada ayah kepada anak melalui deed of gift. Deed of gift ataupun hibah. Hibah maknanya dia bagi secara percuma lah. Dia bagi secara percuma.
duty stamp yang dikenakan ada diskaun sebanyak 50%. Dia tak dapat pengecualian sepenuhnya. Pengecualian hanya diberikan terhad setakat 50% sahaja. Kalau katalah duty stamp yang dikenakan untuk pindah milik balasan kasih sayang tu 1,000, maka kita boleh mohon untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp sebanyak 50% sahaja. Untuk balasan kasih sayang di antara ayah kepada anak ataupun ibu kepada anak. Tu dia punya kaedahnya lah. So tak dapat pengecualian penuh, kena juga bayar duty stamp tapi boleh dapat separuh diskaun. Okey. Coach, saya beli rumah Selangorku, kemudian kena pindah tempat kerja, boleh ke sewakan? Kalau ikut term tak boleh sewakan. Okey. Kalau pindah tempat kerja nak sewakan Selangorku, itu kena pandai-pandai lah Tuan Ridwan. Okay. Kalau tanya ikut general rule dia, strict rule dia, rumah-rumah yang kita dah beli di bawah Selangorku ke, rumah mampu milik, rumah murah kos rendah ke, memang kita tak boleh nak orang kata apa, sewakan kepada orang lain. Tapi soalan Tuan Ridwan ni agak klise sikit lah. Saya rasa Tuan Ridwan dah tahu dah jawapan dia di situ kan. So kena pandai-pandai lah, pandai-pandai lah nak sewakan tu. Okay, kena buat secara kata apa, berhemah sikit lah. Right. So itu antara kata apa soalan-soalan yang kita nampak tadi. Okey, kembali kepada kita punya slide lah. Okey, saya balik semula, patah balik pada slide kita. Kalau tak kan tak habis slide saya ni kan. Nak jawab soalan tuan-tuan perempuan banyak tu kan. Okey. Kita tengok perbezaan di antara penjana dan HOC 2020. Kita comparekan dengan belanjawan 2021. Okey, kalau di bawah pakej penjana dan juga HOC 2020, pengecualian duty stamp tu untuk pembeli dia tidak terhad kepada pembelian rumah pertama sahaja. Okey, kalau tuan-tuan perempuan masih ingat lagi, saya pernah cerita tentang pakej penjana ni dalam rancangan live saya sebelum ni. Okey, mungkin yang baru tengok live ni mungkin tak pernah tengok lagi lah. Okey, so saya pernah ceritakan dulu dalam pakej penjana tak semestinya tuan-tuan perempuan beli rumah kali pertama sahaja yang layak ataupun entitled untuk dapatkan pengecualian duty stamp ni. Pembelian rumah kali kedua, pembelian rumah kali ketiga pun layak di bawah pakej penjana. Tapi tuan-tuan perempuan perlu beli rumah dengan pemaju hartanah ataupun di pasaran primer sahaja. Kalau beli rumah dengan orang perseorangan ataupun individu di bawah pasaran sekunder tak boleh. Itu kelemahan pakej penjana dan juga HOC 2020 lah. Jadi bagi pembelian rumah kediaman dengan pemaju dan hartanah tu bernilai di antara 300,000 hingga 2.5 juta. Okey, dan pengecualian duty stamp yang dikenakan tu terhad kepada RM 1 juta pertama. So maknanya kalau katalah harga rumah tu 2 juta, yang 1 juta pertama tu saja yang dikecualikan duty stamp, yang 1 juta kedua tu dah kena duty stamp. Itu kelemahan pakej penjana dan tuan-tuan perempuan bila nak beli rumah kena beli dengan pemaju sahaja yang ada insentif ataupun yang ambil pakej penjana ni yang dah cooperate dengan KPKT lah, dengan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Dan berbalik kepada yang belanjawan 2021, perbezaannya di situ. Okey, belanjawan 2021, okey sebelum tu penjana dan HOC 2020 tempoh dia adalah daripada 1 Jun 2020 hingga 31 Mei 2021. So maknanya sekarang ni tengah berlangsung lah. Tengah berlangsung daripada bulan Jun hari tu sampailah tahun depan bulan Mei 2021. Okey. Itu di bawah penjana dan HOC 2020. Okey, sekarang ni kita tengok di bawah belanjawan 2021 tahun depan. Start daripada 1 Januari 2021. Tuan-tuan perempuan yang nak beli rumah pertama, ingat yang saya sebutkan di sini, nak beli rumah, rumah kediaman, beli rumah kedai ke, beli lot komersial ke, beli tanah kosong ke, tak dapat pengecualian duty stamp ni. Okey, dan pembelian tu mestilah kali yang pertama. Okey, so maknanya kalau tuan-tuan perempuan nak beli rumah kedua ke, rumah ketiga ke, nak beli rumah untuk anak ke, tak boleh. Dia hanya untuk pembelian kali yang pertama sahaja. Okey, contoh macam tadi, nak belikan rumah untuk anak, anak tu dah bekerja, dah besar panjang dah. Dah ada payslip dia, beli atas nama dia tak ada masalah lah sebab dia baru nak beli rumah kali pertama. Okey, kalau tuan-tuan perempuan beli atas nama tuan-tuan perempuan dengan niat nak bagi rumah tu pada anak tadi tu, tak dapatlah pengecualian sebab tuan-tuan perempuan mungkin dah ada rumah sebelum ni, jadi rumah tu dah jadi rumah kedua ke rumah ketiga. Jadi untuk pembelian kali yang pertama saja, rumah kediaman berharga RM500,000 dan ke bawah. RM500,000 dan ke bawah yang layak untuk dapatkan peremitan ataupun diskaun duty stamp. Diskaun duty stamp ni daripada bila sampai bila? Daripada 1 Januari 2021
sampailah 31 Disember 2025. Selama 5 tahun tuan-tuan dan puan. Selama 5 tahun. Sebab tu saya cakap, tahun 2021 ni sebenarnya kalau tuan-tuan dan puan masih lagi belum memiliki rumah, belum lagi memiliki hartanah, inilah masanya tuan-tuan dan puan boleh grab peluang tu untuk dapatkan pengecualian duty stamp ni. Sebab bila kita beli rumah bawah RM500,000, tak kisahlah kita beli rumah dengan pemaju ke, kita beli rumah dengan individu secara subsale ke, kita layak untuk mendapatkan diskaun ataupun peremitan duty stamp ni di bawah Belanjawan 2021. Itu perbezaan dia lah daripada Penjana, HOC dan juga Belanjawan 2021. Okey. Yang kedua, okey. Kerajaan juga dah mewujudkan pengecualian cukai keuntungan harta tanah ataupun CKST untuk penjual. Okey, ni yang saya dah terangkan tadi. Dah terangkan tadi berkenaan dengan pengecualian CKST bagi warga negara Malaysia. Okey, ni terhad untuk warga negara Malaysia saja. Kalau tuan-tuan puan warga negara Singapura ke, warga negara bukan Malaysia ke, so itu tak boleh lah nak dapatkan pengecualian CKST. Dan kalau tuan-tuan puan sebagai syarikat, syarikat nak jual rumah yang ada sekarang, rumah tu atas nama syarikat, nak jual rumah tu, pun tak boleh nak dapatkan pengecualian CKST juga. Dia terhad untuk individu sahaja. Individu warga negara Malaysia. Okey. So, pelupusan rumah kediaman tu bermula daripada tarikh 1 Jun 2020 hinggalah 31 Disember 2021 sampai hujung tahun depan. Jadi berbalik kepada senario yang saya ceritakan tadi. Kalau katalah tuan-tuan puan sekarang ni nak beli rumah baru dengan Johor Land, dah memang mengidam sangat-sangat. Tengok rumah yang ada kat Bandar Datuk Orang tu cantik. Cantik dekat Pasir Gudang ke mana-mana lah projek-projek yang Johor Land bangunkan tu memang dah berkenan sangat-sangat nak beli. Okey, bila dah berkenan nak beli tu terfikir pula, alamak kalau saya beli rumah kat Johor Land ni, rumah yang ada sekarang ni saya nak bayar 2 rumah tak mampu. Kan saya tak mampu. Okey, jadi tuan-tuan puan tak perlu risau, rumah yang ada sekarang ni dah boleh iklankan dah. Dah boleh iklankan dah boleh iklankan untuk letak dekat Mudah ke, dekat mana-mana lah dalam Facebook ke, iklankan untuk jual. Kalau tak reti cara nak jual, boleh contact sahabat-sahabat perunding-perunding hartanah ataupun rent yang ada. Okay, nak contact rent. Okay, dalam rancangan live ni saya percaya ramai sahabat-sahabat rent saya yang ada kat sini. Okay, so mungkin boleh perkenalkan diri anda, letakkan nombor telefon. Jadi siapa-siapa yang nak jual rumah tu, nak dapatkan hikmat bantuan daripada perunding hartanah, boleh contact mereka. So contact rent-rent yang ada ni, boleh minta mereka iklankan rumah yang tuan-tuan ingin jualkan sekarang. Okay, dan bila dah dapat jual rumah tu, dah boleh beli dah rumah dengan Johor Land. Boleh beli dapat rumah baru. Dapat rumah baru cantik, pengecualian duty stamp pun dapat, CKST pun dapat pengecualian. Legal fee pun percuma. Boleh masuk pula Ideal. Dapat Ideal punya package pula daripada Johor Land. Nanti kejap lagi saya terangkan apa Ideal ni. Daripada tadi Ideal dia apa benda Ideal ni kan. Okay, kejap lagi saya akan terangkan. Okey. Dan pengecualian untuk CKST terhad untuk 3 rumah sahajalah. Kalau ada banyak rumah, katalah rumah pertama, rumah kedua, rumah ketiga, tiga-tiga rumah ni semua nak jual. Inilah masanya tuan-tuan puan untuk ambil peluang ni nak dapatkan pengecualian CKST ni sehingga 31 Disember 2021. Daripada simpan jadi beban, rumah tu kosong. Jangan biar rumah kosong lama-lama nanti berantu. Rumah tu kosong, tak ada orang tinggal, tak ada orang nak menyewa, daripada simpan, baik kita jualkan bagi orang yang berminat nak beli tu, biarlah dia orang beli. So siapa yang layak, macam yang saya beritahu tadi, individu warga negara Malaysia, individu ingat syarikat tak boleh. Syarikat tak boleh nak apply pengecualian. Yang kedua, rumah yang berdaftar dengan pemaju yang tersandar dalam skim HOC 2020 dan rumah yang dibeli bagi tujuan dudukan sendiri. Maafkan saya, yang bawah tu sebenarnya ada kesilapan teknikal sikit. Untuk pengecualian cukai keuntungan tanah ni tak ada masalah. Nak jual rumah yang kita ada sekarang ni, sama ada kita berdaftar dengan HOC 2020 ke, tak ada isu tu. Kita boleh je jual rumah kita tu terhad pada 3 buah rumah. Terhad pada 3 buah rumah, kita dah boleh dapatkan pengecualian CKHT. Maknanya kita tak perlu lagi nak risau, kita nak kena bayar teks untuk pelupusan rumah tersebut. Kita boleh dapat pengecualian, insyaAllah. Okey, dan seterusnya, pembiayaan bagi pinjaman rumah ketiga dan seterusnya. Okey, kalau tuan-tuan puan masih ingat, dulu kerajaan di bawah Penjana telah mengumumkan, ni YAB Perdana Menteri sendiri, Abah kita sendiri dah mengumumkan bahawa tuan-tuan puan nak beli rumah, nak buat pinjaman dengan pihak bank, katalah rumah yang nak beli itu adalah rumah yang ketiga. Kalau dulu capping ataupun dia punya had maksimum yang tuan-tuan puan boleh pinjam, margin of financing dia terhad sehingga 70% sahaja. Tapi di bawah HOC, tuan-tuan puan boleh dapatkan dia punya pinjaman tu, capping 70 tu dah di-upliftkan.
dah dibatalkan. Maknanya kita boleh buat pinjaman untuk rumah ketiga pun dah boleh pinjam maksimum sehingga 90%. Okay, so maknanya tuan-tuan puan tak ada masalah nak buat pinjaman rumah kali pertama ke, pinjaman rumah kali kedua ke, pinjaman rumah kali ketiga ke. Kalau dulu pinjaman rumah kali ketiga memang capping dia terhad 70% saja, tapi kini kita dah tak ada masalah, kita boleh dapatkan pinjaman lebih daripada 70% untuk rumah ketiga dan seterusnya. Tapi dia tertakluklah kepada pengurusan risiko dalam institusi kewangan. So kita kena check. Kena check dulu dengan pihak bank macam mana dia punya inilah. Okey. So berbalik kepada apa yang saya terangkan tadi, bagaimana tuan-tuan puan boleh merebut peluang untuk memiliki hartanah baru pada tahun 2021. Okey. So kita ibaratkan sekarang ni tuan-tuan puan cuba dengar apa yang saya cuba sampaikan ni, pejamkan mata, dengar daripada apa yang saya cuba terangkan ni. Okey. Tuan-tuan puan bayangkan ada seorang individu ni nama dia Abu. Encik Abu ni ingin memiliki rumah yang lebih besar dan selesa, tapi dalam masa yang sama Encik Abu ni terpaksa menjual rumahnya yang sedia ada kerana kekangan kewangan. Dia nak sangat beli rumah baru, nak sangat beli rumah yang lebih besar lah. Katalah rumah dia ada sekarang ni rumah apartmen. Rumah apartmen mungkin dalam 800 square feet. Dia tengok iklan, dia tengok Facebook Johor Land, tengok rumah kat Bandar Dato' On ni 1800 lebih square feet, cantik sangat rumah dia. Rumah teres. Okay. So dia pun nak beli rumah yang ada dekat Bandar Dato' On ni. Tapi masalah dia sekarang ni dia ada kekangan kewangan. Dia tak boleh nak beli rumah tu sebelum dia boleh menjual rumah yang ada sekarang. Okay. So bagaimana Abu boleh merebut peluang di bawah pelan penjana HOC 2020 dan Belanjawan 2021. Okay. Ini yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan puan semua. Okay. So yang pertama, Abu periksa dulu kelayakan pinjamannya dengan bank untuk membeli rumah baru daripada pemaju. Okey, so mula-mula tu mungkinlah Abu dah jalan-jalan, dia bawa wife dia, bawa anak-anak dia jalan-jalan pergi ke show unit dekat Bandar Dato' On tu. Okey, so wife dia, bang, cantiknya bang rumah kat Bandar Dato' On ni bang, saya berkenan sangatlah bang, anak-anak dia pun dah lompat-lompat dah. Ayah, belilah rumah ni, saya apa ni, katalah nama anak dia Ana suka sangat rumah ni, ayah depan playground apa semua kan, nak main pun senang semua kan. So Abu ni pun dah Allah, semua dah berkenan, dia pun sendiri berkenan. Dia sendiri berkenan, tapi dalam masa yang sama dia tak tahu dia ni ada kelayakan untuk membeli ke tidak dan sebagainya lah. Kan? So, sure saya yang pertama, Abu kena periksa dulu kelayakan pinjaman ni dengan pihak bank lah. Tak susah, semua saya percayalah, semua rakan-rakan banker, semua sahabat-sahabat yang bekerja di yang kata sektor perbankan, mengalu-alukan. Tuan-tuan puan pergi berjumpa dengan mereka dan bertanyakan kepada mereka. Okay. Encik banker, saya punya gaji sekian-sekian banyak. Saya bawa payslip saya ni, saya bawa saya punya statement EPF ni, saya bawa saya punya statement income tax. Okay, boleh tak encik banker tolong check saya punya kelayakan untuk pinjaman berapa? Okay, so Abu, apa yang saya syorkan tadi, Abu periksa dulu kelayakan pinjamannya dengan bank untuk membeli rumah baru dengan pemaju tadi tu. Okay, itu langkah yang pertama. Okay, kalau katalah dah check tu Abu layak. Alhamdulillah Abu layak nak beli rumah baru tu, dia dah tengok, dia periksa dia punya gaji apa semua tu layak, alhamdulillah tak ada masalah. Okay, kalau layak, langkah yang kedua, Abu kena jual rumah lama untuk kurangkan beban dan komitmennya lah. Tadi kan Abu dah pening kepala, dia kata alamak, kalau nak beli rumah baru, rumah lama ni macam mana pula? Kan? Kalau nak simpan takut saya tak terbayar nanti kan dengan installment rumah baru lagi, dengan nak bayar installment rumah lama lagi, dua-dua rumah nak cover kan. Okay, so saya dah tak larat dah ni. Okay, so apa yang Abu perlu buat? Abu perlu jual rumah lama untuk kurangkan beban dan komitmennya lah. Okay, kalau katalah alhamdulillah lepas dah iklankan apa semua dengan bantuan rent yang ada, dia dapat mencari pembeli. Okay, so Abu dapat mencari pembeli, Abu teruskan booking rumah baru dengan pemaju lah. So kalau tadi dia nak beli dengan Johor Land, dia dah booking, dia dah boleh booking dengan pihak Johor Land untuk beli rumah di Bandar Dato' On tadi. Okay, so dia pun dah boleh buat permohonan pinjaman. Tadi yang first tadi, dia cuma periksa kelayakan dia tak buat lagi permohonan pinjaman. Okay, pada masa tu, saya syorkan dia cuma periksa saja, dia tak payah nak buat permohonan lagi. Bila dia dah dapat jual rumah dia, barulah dia buat permohonan untuk pinjaman yang baru, untuk beli rumah dengan Johor Land tadi. Okay, so dia pun dah submit dia punya dokumen, dia punya payslip, dia punya bank statement kepada pihak bank. Okay, bank pun proses pinjaman dia, alhamdulillah lulus pula pinjaman dia. Okay, kita masuk ke step yang keempat. Okay, step yang keempat, Abu tanda tangan SPA, dah tanda tangan SPA dan loan agreement untuk membeli rumah baru. Okay, so bila dah tanda tangan SPA, dah dapat orang kata apa,
loan tu pun dah diluluskan, dah sign letter offer loan dengan pihak banker, dan tak lama lepas tu alhamdulillah proses jual beli rumah yang lama dia tu pun dah nak selesai. So Abu punya rumah lama tu dah terjual, alhamdulillah, dan dalam masa yang sama pembelian rumah baru ni pun dia tak perlu nak tunggu lama. Sebab apa? Ingat tak tadi saya cakap, rumah-rumah yang dah siap, yang overhang. Okay, so tuan-tuan perempuan tak perlu nak tunggu lama, rumah tu dah siap baru nak pindah masuk. Rumah yang tuan-tuan perempuan nak beli dengan pemaju ni tadi sebenarnya dah siap dah pun. Dah siap dah, tinggal nak ambil kunci je. Loan dah lulus, SPA dah sign, loan agreement dah sign, tinggal nak ambil kunci je dengan pemaju. Dan alhamdulillah bila loan dah lulus, dah sign letter offer, dah sign SPA, tuan-tuan perempuan tak lama lepas tu dah boleh ambil kunci untuk masuk ke rumah baru. Okay, dalam kes ni macam itulah, itu punya senario dia. Abu dapat jual rumah lama dia dengan tindakan yang tepat, dia boleh memiliki rumah yang baru dengan pemaju, dengan Johor Land. Dan dalam masa yang sama, alhamdulillah proses tu tak lama. Sebab apa? Rumah baru tu dah siap, tinggal nak masuk je. Cuci kaki je orang kata. Cuci kaki je, masuk-masuk tu tinggal nak beli perabot, nak pergi shopping kat IKEA ke apa ke, tinggal tu je. Yang lain-lain semua dah siap dah ready dah. Vacant possession tu dah boleh diserahkan pada bila masa oleh pemaju sebab rumah tu memang dah siap. Jadi dia keluar daripada rumah lama dia, masuk ke rumah baru, dalam tempoh masa mungkin kurang daripada 4 ke 5 bulan, insyaAllah. Jadi itu yang saya syorkanlah pada tuan-tuan perempuan. Alright. So, kesimpulan yang saya nak sampaikan pada tuan-tuan perempuan pada hari ini adalah dengan adanya pakej penjana, dengan adanya HOC 2020, dengan adanya skim yang ditawarkan oleh pemaju, terutamanya oleh Johor Land sekarang ni dengan Ideal punya promotion dan sebagainya, 2021 ni merupakan masa terbaik untuk tuan-tuan perempuan membeli rumah. Inilah dia masanya. Tuan-tuan perempuan tak perlu nak menulis lagi ke belakang, nak meratap, nak sedih. Apalah nasib aku tahun 2020 ni, kena berhenti kerja lah, apa semua. Sekarang ni masa tuan-tuan perempuan untuk bangkit. Saya dah cakap awal-awal tadi, ini masanya untuk tuan-tuan perempuan mengubah minda, mengubah kita punya mindset ke arah yang lebih positif. Okay, jadi kita tanamkan minda, terapkan dalam kita punya mindset kita ni yang kita mampu untuk berubah dalam tahun 2021 ni. Buat kita punya dream board tadi, tampalkan dream board kita tu dekat cermin. Kalau dulu pernah buat tapi tak pernah follow, itu cerita dulu. Ni cerita baru, dengan Coach Isaac punya cerita lain. 2021 ni pastikan kita buat dan kita ikut apa yang kita dah plan. Buat dan ikut apa yang kita dah plan. Kalau dulu katalah kita dah buat tapi tak pernah ikut pun, sebab mungkinlah orang yang ajar tu dia punya keberkatan dia tak sampai lah katakan. Dan alhamdulillah pagi ni dengan adanya perkongsian daripada saya ni, mungkin ilmu yang saya kongsikan ni tuan-tuan perempuan rasa okey, Coach Isaac cakap ni kena buat ni okey. Dan saya syorkan tuan-tuan perempuan pastikan apa yang saya sampaikan ni tuan-tuan perempuan buat. Jangan tanya tapi buat je. Jangan tanya tapi buat je. InsyaAllah percaya dengan qada dan qadar, percaya yang rezeki itu Tuhan yang bagi. Bukan saya yang bagi, bukan bos kita yang bagi, bukan sesiapa pun. Rezeki itu Tuhan yang bagi. Kita yang penting kita doa, kita tawakal dan kita usaha. Itu yang paling mustahak sekali, dan kita kena berfikiran positif, kita kena berfikiran yang kita mampu mencapai apa yang kita target. InsyaAllah kita akan dapat apa yang kita niatkan. Okay, so 21 masa terbaik untuk membeli rumah. Tempoh masa HOC 2020 terhad sehingga 31 Mei 2021. Okay, tapi jangan risau sebab saya difahamkan oleh pihak Johor Land, di Johor Land tak ada masalah untuk dapatkan pengecualian duty stamp, tak ada masalah untuk mendapatkan subsidi legal fees, sebab semua tu dah percuma. Di bawah Ideal di bawah package Ideal ni, Johor Land dah bagi semua tu percuma. Tuan-tuan perempuan tak perlu nak risaukan lagi. Dan okey, sebelum saya terlupa, saya nak sharekan sekejap. Okey, kalau nampak kat bawah ni, ada tawaran yang dilakukan oleh pihak Johor Land. Jadi tuan-tuan perempuan boleh tengok dekat banner bawah tu apa yang berkaitan dengan Ideal tersebut. Jadi boleh layari laman web Ideal untuk dapatkan maklumat lanjut berkenaan dengan package Ideal tersebut lah. Okay. So seterusnya rate untuk pinjaman kadar faedah yang dikenakan adalah lebih rendah berbanding tahun-tahun sebelumnya. Okay. Kalau tuan-tuan perempuan kaji
dulu, okey, kita selalu comparekan kadar faedah ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank dengan kadar keuntungan yang dikenakan oleh pinjaman kerajaan. Okey, pinjaman kerajaan dia bagi 4%. Dia bagi 4%. Sekarang ni sebenarnya pinjaman yang ditawarkan oleh pihak bank lebih rendah daripada pinjaman kerajaan. Sebab tu saya cakap kena kaji, kena tengok, kena buat kajian, buat Ricky yang pergi ke bank tanya macam mana sebab bila tuan-tuan puan selidik sebenarnya sekarang ni nak buat pinjaman perumahan dengan pihak bank, kadar faedah yang dikenakan ataupun kadar keuntungan yang dikenakan oleh pihak bank lebih rendah berbanding dengan LPPSA dengan pinjaman kerajaan, which is below 4%. Ada klien saya yang beli rumah dia dapat 3.12, ada yang dapat 3.25, ada yang dapat 3.3%, which is below than 4%. So banyak sebenarnya bank yang menawarkan faedah ataupun menawarkan kadar keuntungan yang berpatutan dan murah sekarang. So rebutlah peluang tu. Dan seterusnya tidak perlu risau dikenakan CKST kerana anda boleh mohon pengecualian. Nak jual rumah sekarang ni tak payah lagi nak pening-pening kepala, tak ada dah CKST, boleh mohon pengecualian yang ada. Okey. So inilah dia promosi Ideal. Promosi Ideal boleh masuk ke website Johor Land, www.jland.com.my untuk maklumat lanjut. Dan banyak sebenarnya package yang ditawarkan di bawah Ideal. Tuan-tuan puan kalau katalah ada masa nanti boleh tengok di website Johor Land ni, boleh tengok apa yang telah ditawarkan oleh pemaju Johor Land. Rumah-rumah Johor Land seperti mana yang kita tahu ada di sekitar negeri Johor, dekat Batu Pahat ada, dekat Ulu Tiram ada, dekat Johor Bahru ada, dekat Pasir Gudang ada, banyaklah. So kalau saya nak terangkan satu persatu tu mungkin akan memakan masa, jadi saya syorkan tuan-tuan puan boleh masuk ke laman web tersebut untuk dapatkan maklumat lanjut lah. Okey, terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan puan yang sudi mengikuti rancangan live bersama saya pada pagi ini. Okey, untuk slide saya tadi tu saya akan kongsikan pada tuan-tuan puan. Sebenarnya okey, saya nak cerita sikit. Sekejap saya lupa pula, ada satu lagi yang saya nak sharekan dekat sini Saya dah janji sebenarnya nak bagi viewers pagi ni dengan sesuatu yang lebih bermanfaat. Apa yang saya nak bagi kepada tuan-tuan puan semua adalah, inilah dia. Tuan-tuan puan boleh dapatkan e-book saya. Saya ada 2 e-book sekarang. Sebelum ni saya dah launch e-book tips mudah jual beli hartanah yang sebelah kiri ni. Tips mudah jual beli hartanah saya dah launch sejak bulan 1 lagi. Sorry Dan e-book saya yang kedua, miliki hartanah pada tahun 2021. Yang sebelah kanan ni. So tuan-tuan puan boleh download e-book saya melalui link yang saya dah berikan, https://palang-hartanah-dan-anda.com/ebook tips hartanah. Boleh dapatkan e-book saya. Tuan-tuan puan boleh terus download daripada link yang saya berikan tadi tu, dan saya akan emailkan e-book tersebut secara percuma. Jangan lupa masukkan maklumat yang saya perlukan, nama, nombor telefon dan juga email address tuan-tuan puan, sebab semua ni saya perlukan untuk membolehkan saya menghantar e-book saya yang dua-dua ni kepada tuan-tuan puan secara percuma melalui email. Jadi kita orang kata apa, saya tinggalkan benda ni, saya masukkan dalam ruangan komen kejap lagi. Boleh terus download e-book ni. Sekejap saya masukkan di ruangan komen dulu. Saya dah masukkan di ruangan komen. So tuan-tuan puan boleh tengok di ruangan komen tu, nak dapatkan link tu boleh klik je kat situ, terus boleh download e-book tersebut lah. InsyaAllah. Okey, itu saja perkongsian saya untuk pagi ni. Saya tengok sejak soalan-soalan yang masuk. Tadi saya dah janji nak go through lagi sekali kan. Sebelum kita menamatkan rancangan live kita pada pagi ni. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak pada tuan-tuan puan yang sudi join saya pada pagi ni daripada pukul 11 pagi tadi. Okey, Puan Ina ada tanya ni, Siti Ina, kalau kita bina rumah atas tanah sendiri, cukai stamp kena bayar juga? Ya.
Tak perlu. Bina rumah atas tanah sendiri tak perlu duty stamp. Tak perlu duty stamp. Itu tak dikenakan duty stamp pun. Yang yang Puan Ina kena buat tu adalah mendapatkan what we call kelulusan lah. Kelulusan daripada majlis untuk bina rumah dan sebagainya. Okey, Tuan Mahat ni. Waalaikumsalam. Okey, saya dalam proses beli rumah pertama, perjanjian pinjaman ataupun loan agreement dengan HBC itu dapat free ke? Free lah kan, lawyer fee tu kalau skim HUC 2020. Betul ke fahaman saya ni? Okey. Tuan Mahat, tak semuanya dapat percuma. Dia bergantung pada pemaju tu sendiri. Bergantung pada pemaju tu sendiri sama ada pemaju tu dia masuk ke tidak skim HUC 2020. Kalau misalnya kata dia masuk skim HUC 2020, yang percuma tu hanyalah stamp duty sahaja. Legal fee tu biasanya ada setengah pemaju dia absorb ataupun dia subsidikan. Ada setengah pemaju tu kita minta pemaju tu minta kita bayarlah. Kita kena bayar juga. Okay, so kena check. Jawapan kepada soalan Tuan Mahat ni kena check dengan pemaju tu sendiri. Tak semestinya benda tu akan diberikan secara percuma. Sekiranya pemaju tu dia masuk skim HUC 2020, yang dapat percuma tu hanyalah stamp duty sahaja. Okay, macam yang saya beritahu tadi, di bawah ideal sebenarnya dia berbeza sebab Johor Land bermurah hati nak subsidikan legal fee dan juga subsidikan stamp duty. Semua tu Johor Land bagi percuma. Sebab tu saya kata, saya syorkan tuan-tuan puan tengok dulu projek-projek yang dibangunkan oleh Johor Land. Tak kisahlah tuan-tuan puan duduk kat JB ke, duduk kat Pasir Gudang ke, duduk kat Batu Pahat ke, kat mana-mana tempat yang ada projek yang dimajukan oleh Johor Land, tuan-tuan puan boleh pergi buat site visit, tengok dulu show house dia dan insyaAllah dengan adanya package ideal yang ada sekarang ni, tuan-tuan puan lebih mampu untuk memiliki hartanah tersebut lah. Dan ideal ni juga ada kelebihannya bila tuan-tuan puan masuk beli dengan Johor Land, dia ada kelebihannya juga dan berpeluang untuk memenangi kereta Proton X50. Proton X50 yang baru sekarang ni kan sedang hangat di pasaran. Tuan-tuan puan berpeluang untuk memenangi kereta Proton X50 tersebut. Okey. Puan Fatin tanya, rumah pertama pakai loan bank, kalau nak beli rumah kedua pakai LPPSA, kelayakan tengok tak komitmen di luar payslip. Okey, dengan LPPSA tak ada masalah. Dengan LPPSA tak ada masalah. Kalau katalah yang first rumah puan tu buat dengan bank, bila kali kedua tu nak buat pinjaman dengan LPPSA tak tengok pun sebenarnya komitmen di pinjaman pertama dengan bank tadi tu. Dia tak ada masalah pun. So itu kelebihannya lah bila buat loan dengan LPPSA. Okey, Tuan Zam ada cakap sini, better beli rumah yang dah siap, tak ada isu projek terbengkalai. Maklumlah ekonomi downturn sekarang ni. Yes, betul. Sebab tu saya cakap, rumah-rumah overhang sekarang ni yang banyak melambak kat luar sana, yang ditawarkan oleh pemaju, itu yang tuan-tuan puan perlu grab peluang tu lah. So kalau nak beli dengan pemaju, nak dapatkan package rumah cantik, lepas tu dapat free legal fee, free stamp duty, dapat peluang menang Proton X50 pula tu. So beli rumah yang dah siap, beli rumah yang dah siap tapi yang overhang lah, rumah yang dah siap tapi tak terjual. Tu yang saya kata tadi pasal overhang pula kan. Okey, berapa harga rumah paling murah di Taman Dato' On? Bagi rumah teres Bumi Putra hari tu tengok 600,000, tak mampu pula. Okey, tak apa. Nanti Puan Fatin, saya minta tolong admin page Johor Land tolong jawab Puan Fatin ni punya soalan ni Saya minta admin Johor Land bantu Puan Fatin di situ, okey. So mungkin Puan Fatin boleh contact admin Johor Land kat situ. Boleh tengok dekat ruangan komen tu, kalau ada admin Johor Land punya PIC, person in charge boleh bantu Puan Fatin. Okey, so itu sajalah perkongsian saya untuk pagi ni. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada tuan-tuan puan semua kerana sudi bersama-sama dengan saya pada pagi ni, dan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada pihak Johor Land atas jemputan untuk saya pertama kali saya bersiaran secara live di FB page Johor Land ni, dan saya mengharapkan agar perkongsian yang saya dah berikan tadi tu sedikit sebanyak dapat memberi manfaat kepada tuan-tuan perempuan semua, sekurang-kurangnya dapat membantu tuan-tuan perempuan, membuka minda tuan-tuan perempuan untuk memiliki hartanah terutamanya pada tahun 2021 nanti insyaAllah. Okey. Dan saya mendoakan agar apa yang tuan-tuan perempuan cita-citakan tadi, yang dah buat dream board, yang dah tampalkan dream board tu,
dah visualize apa yang tuan-tuan puan nak nampak, nak dapatkan pada tahun 2021 nanti, saya doakan tuan-tuan puan akan berjaya, orang kata apa, mengecapinya insya-Allah pada tahun depan. Okey, itu saja daripada saya. Yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada diri saya sendiri disebabkan kelemahan diri saya. Okey, saya ucapkan ribuan terima kasih dan saya mohon ampun dan maaf sekiranya ada pertuturan saya, percakapan saya yang mungkin menyinggung perasaan tuan-tuan puan semua. Dan insyaAllah di akan masa-masa yang akan datang kita berjumpa lagi dalam rancangan live yang lain insyaAllah. Okay, dan kita masuk melangkah ke tahun 2021 dengan azam baru, dengan semangat baru dan kita pasti menang insyaAllah. Okay, itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye-bye.